أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني مما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا
لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nampaknya bacaan kita alhamdulillah ini menandakan bahawa kita semua duk rajin baca surah Kahfi ni. Dan malam ini kita akan menyambung cerita yang Allah paparkan di dalam suratul Kahfi ini. Selain daripada cerita Ashabul Kahfi, kemudian disusuli dengan cerita Ashabul Jannah, tuan kebun, Ashabul Jannatain. Kemudian disusuli pula dengan cerita Adam dan Iblis. Kemudian malam ini ayat 60 kita akan mula diceritakan oleh surah ini tentang apa yang berlaku di antara seorang murid dengan guru, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Cerita ini sebagaimana yang kita sedia maklum, bagaimana yang saya sebut dulu, adalah suatu cerita yang Allah paparkan di sini untuk nak beritahu kepada kita bahawa orang yang berilmu tidak harus berasa kagum dengan ilmu dia, tidak harus berasa bangga dengan ilmu, kerana ilmu manusia itu adalah terhad dan tidak dapat menghabisi ilmu-ilmu yang manusia miliki. Nabi Allah Musa, Allah cerita di sini, dia pada mulanya berasa bangga dengan ilmunya, tetapi apabila Allah pertemukan dia dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, ternyata bahawa banyak lagi ilmu-ilmu yang Musa tidak tahu. Di dalam kitab kita ada menceritakan senario ataupun permulaan kisah ini berlaku pada nombor 748. Mulai dari ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Menurut hadis Bukhari, semasa Nabi Musa berucap pada kaumnya, seorang bertanya kepada Nabi Musa, adakah sesiapa di muka bumi yang lebih ilmunya daripada Tuan? Umat Musa tanya Nabi, ada tak ada orang lain yang ilmu lebih daripada Tuan? Ia menjawab, tidak ada. Di situ nampak dia tinggi sikit lah. Nabi Musa tu nampak tinggi sikit. Begitulah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Nabi-Nabi ni dia salah, dia Allah tegur terus. Dia kata tak ada lah. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala kerana ia tidak mengembalikan soal ilmu itu kepadanya, kepada Allah. Dan diterangkan bahawa ada seorang hambaku yang lebih ilmunya daripadamu, wahai Musa, dan bahawa orang itu dapat ditemui di tepi pantai berhampiran dengan tempat
pertemuan dua laut. Kawan ni akan jumpa dia di tempat pertemuan antara dua laut. Dua laut ni laut mana? Macam-macam lah, sebab Quran tidak sebut. Ada setengah ulama kata pertemuan antara Laut Merah dengan Laut Hindi, iaitu lebih kurang di kawasan apa dia, Adan dan sebagainya. Ada orang kata pertemuan di antara Laut Merah dengan Laut Mediterranean, iaitu di kawasan Nuh kat dengan Cyprus dan sebagainya, Mesir belah atas. Jadi tak mana tempat pertemuan dua laut ini, ikhtalafa fihi ulama. Ada kata sana, ada kata sini. Walau bagaimanapun, yang pentingnya di tempat bertemunya antara dua laut itulah tempat Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kemudian diperintahkan supaya ia membawa bekalan ikan dalam sebuah bakul. Allah perintah Nabi Musa dengan khadam dia, iaitu Yusha' bin Nun bin Ifraithim bin Yusuf alaihi salam, iaitu cucu Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang menjadi khadam kepada Nabi Musa pada ketika itu. Namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini lepas Nabi Musa mati, dia mengambil mandat lebih kurang Sayyidina Abu Bakar lah lepas Nabi mati. Jadi khalifah kepada Nabi Musa, semacam mana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk jalan dua ni. Kalau Nabi kita pun berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar dalam hijrah, maka Musa pun berjalan dengan Yusha' bin Nun ini. Allah suruh bawa ikan dalam bakul. Ada kata ikan kering, ada kata ikan mati, macam-macam lah. Ikan dalam sagi disebut al-hut. Ikan tu nak buat makan lah, nak buat makan. So bawa dalam bakul. Kan sempat benua kampuh lah kot, macam kita ni. Dan manakala ikan itu hidup semula, pergi sampai tempat tu, Allah bagi ikan hak mati tadi hidup semula dan masuk ke laut. Lepas hidup tu masuk ke laut, maka di situlah tempat pertemuan itu. Tanda ada peristiwa ikan tu. Sampai lah ni ikan sebelah di Mesir dia panggil Samak Musa. Allahu alam betul tak betul saya tak tahu. Kata hak tu lah ikan Nabi Musa dulu. Benih dia. Ikan hak sebelah. Kita pun daripada jual lah ni sedap daripada kita buat gulai apa. Di Mesir dia, kalau kita bertanya dia Samak Musa, dia kata ni ikan Musa dia. Betul tak betul saya tak tahulah, tapi lagu tu lah. Teman Nabi Musa dalam perjalanan itu ialah Yusha' bin Nun bin Ifraithim bin Yusuf, itu dalam kitab lain, yang kemudian menjadi khalifahnya sesudah ia wafat. Itu cerita dia. Nabi Musa pun berjalan, jumpa dengan Nabi Al-Khidir, Khidir bin Matta, nama kalau tidak salah saya Khidir bin Matta, seorang Nabi yang diberi oleh Allah kepadanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini Allah bagi secara ilham, tidak berguru. Ilmu ladunni Allah bagi kepada orang-orang yang hampir dengan dia. Tapi kalau ilmu itu dapat pada orang yang tidak hampir dengan Allah, percayalah tuan-tuan, itu bukan ilmu ladunni, itu adalah jin dan syaitan yang masuk di dalam diri kawan tu. Ilmu ladunni ini Allah akan beri kepada orang-orang yang muqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang taqi, yang mukmin kamilal iman, baru Allah bagi kepadanya wa'allamnahu min ladunna ilma. Di kadang-kadang kita tersasul tengok orang tu dia tak terang mana pun, semayang pun tinggal,
macam-macam buat, tapi nampak dia tahu. Tahu itu sebab ada jin duk abang kat dia. Tu dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama yang masih ada di Mesir, dia menceritakan tentang bagaimana benar-benar yang ajib-ajib ni berlaku. Kebanyakannya adalah datangnya daripada jin. Syekh ni dia pakar bahagian ni. Dia buat satu kitab namanya As-Sarimul Battar. Sarimul Battar ini kitab yang menceritakan tentang alam jin. Saya pun duk baca alam jin ni pasal kita duk dengan jin lah ni, banyak jin. Dia lagi alam ni dia moden tuan-tuan, lagi banyak jin. Tengok saya baca petang tadi pun saya baca, dia cerita banyak alam-alam jin ni. Jadi ilmu laduni ni pun kadang-kadang ada dia punya orang-orang dia yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, iaitu dalam ayat ini Allah cerita abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma, seorang hamba daripada hamba kami. Allah tidak cerita di sini nama Allah Khidir dia bagi ilmu laduni, tapi Allah cerita yang dia bagi ilmu laduni adalah kepada seorang hamba daripada hamba kami, kata Allah. Allah nak cuba tonjolkan kepada kita kelayakan Nabi Allah Khidir boleh terima ilmu laduni ini apabila Nabi Khidir itu benar-benar berada di dalam kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ni kita dah sebut dah. Hamba ni tuan-tuan, orang yang duduk di maqam ubudiyah, hamba ni. Dalam Quran sendiri kita tengok apabila Allah cerita tentang Isra' Nabi Muhammad, Allah tonjolkan sifat perhambaan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apabila Allah cerita dia bagi ilmu laduni kepada Nabi Allah Khidir, Allah cerita fawajada 'abdan min ibadina, juga Allah nak tonjol bahawa kelayakan dia boleh menerima ilmu laduni ialah kerana dia benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut selalu hamba ni, kalau seorang itu jadi hamba kepada seorang, hamba kepada manusia, dia tidak ada hak nak komen apa tuan dia suruh. Tuan dia kata hang kena naik nyok pagi ni, dia tak ada hak nak komen sebab dia hamba tuan dia. Walaupun dari segi kedudukan hamba sama manusia ni tidaklah sama dengan kedudukan kita dengan Allah. Walaupun dia tu tuan kita, orang tu tuan hamba, tapi dia setakat mana saja, setakat beli, setakat bagi makan. Tak sama dengan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah kita ni jadi hamba kepada Allah, yang Allah jadikan kita bagi makan kepada kita. Maka paling tidak layak seorang hamba kepada Allah itu komen apa yang Allah suruh dia. Kalau komen Allah kata semayang 5 waktu, awak 5 dia 3 sudahlah, letih ni. Itu bukan hamba lagi. Hamba ni dia apabila Allah suruh suatu benda, Allah larang satu benda, dia no comment lah, dia patuh taat. Sebab itu Nabi Muhammad apabila Allah suruh dia Isra' Mi'raj, dia tak tanya nak pergi buat apa. Bini baru mati tak dan apa lagi nak suruh pergi jalan dah, pergi buat apa? Terima wahyu. Takkan di dunia di bumi tak boleh, dia boleh duduk main lama lah, tak boleh. Dia tak ada komen. Allah kata pipi. Ini Allah nak tonjol di sini. Begitu juga Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sebab itu apabila Nabi Musa pergi nak mengaji kat dia, kerana anak murid dengan tok guru ni pun kalau tak jadi hamba pun dekat-dekat. Sebab itu Imam Sayyidina Ali kata man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa mengajar aku satu huruf, aku layak jadi hamba kat dia.
Apabila Nabi Allah Khidir ni dia nak jalan dengan Musa, Musa nak pergi berguru dengan dia. Di situ sekali lagi Nabi Allah Khidir minta Musa ni duduk di depan tok guru dia, jangan tanya apa. Kalau hang tanya, hang komen apa aku suruh buat, hang pakai tak boleh ilmu ku. Tapi Musa memang dia tak dapat ilmu Nabi Allah Khidir, pasal dia banyak komen sangat. Akhirnya peristiwa berlaku 3 kali, berpisahlah Musa dengan Khidir. Jadi ilmu Nabi Musa, Nabi Khidir tak dapat, ilmu Nabi Khidir, Nabi Musa tak dapat. Ini cerita dia, tuan-tuan. Cerita ni kita duk dengar selalulah. Cuma malam ni kita cuba tonjol beberapa ciri yang ada dalam cerita ni. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa berkata kepada khadamnya. Fata ni dalam bahasa Arab mana? Budak dia. Budak ni dalam istilah orang Arab mana? Khadam. Orang yang khidmat. Kalau Nabi Muhammad SAW budak dia dulu biasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Anas bin Malik. Nabi Musa kata kepada budak dia, kepada khadam dia yang bernama Yusha' bin Nun, la abrahu, kita akan terus berjalan hatta ablugha, sehingga kita sampai Majma'al Bahrain, tempat bertemunya 2 laut. Au amdiya huquba, ataupun aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun lagi tak jumpa. Dia kata aku duduk jalan, walaupun setahun duduk jalan situ. Ini Nabi Musa bagi tahu kepada budak dia, kita nak jalan sampai kita berjumpa di tempat bertemunya antara laut merah dengan laut Hindi, ataupun laut merah dengan laut Mediterranean Sea, laut putih, Bahr al-Abyad Mutawassit. Tak apa pi. Lepas tu berjalan sampailah tempat bertemu 2 laut itu. Depa pun berasa letih, tertidur di atas ketui batu yang besar. Dalam ayat disebut as-sakhrah. Sakhrah ni ketui batu besar. Tidur situ. Ikan hak duduk dalam bakui raga tadi ni, ikan kerin hak mati tu, dia hidup semula, dia longsor masuk dalam air. Ini satu lagi benda ajaib yang Allah tu tunjuk kepada Nabi Musa. Dia apa pun jaga, lepas jaga jalan lagi, terlupa ke bakui ikan. Jalan-jalan, sekerat jalan, Nabi Musa kata kepada Yusha' bin Nun, wahai Yusha', mai makan kita. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita ni letih dah, mai kita makan dulu. Buka makan, tengok ikan tak ada, terlupa ke ikan. Nabi Musa kata jom patah balik, pi tempat ikan kita terlupa. Tentulah tempat nak berjumpa dengan Khidir. Itu cerita dia. Falamma balagha majma'a bainihima, dan apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan 2 laut itu, nasiya hutahuma, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Terlupa ke bakui, terlupa ke apa ni tadi semua. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, lalu ikan itu pun menggelosor, dia pun kodek jatuh daripada batu tu, menempuh
menempuh jalannya di laut, masuk dalam laut yang merupakan lorong di bawah tanah, masuk ke dalam laut layang. Jadi satu lagi benda ajaib, ikan yang sudah mati, yang sudah jadi ikan kering, sudah hidup semula. Tujuh empat sembilan di atas ada sikit. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan nama dan tempat kedua laut itu, tetapi oleh kerana Nabi Musa yang tinggal di Mesir telah keluar bersama kaumnya ke semenanjung Sinai, maka setengah ahli tafsir memahamkan bahawa kedua laut itu ialah cabang dari Laut Merah, iaitu Teluk Aqabah dan Teluk Suez. Itu hak cabang. Dari situlah tempat bertemunya dua laut. Menurut hadis Bukhari, berjalanlah Nabi Musa dan temannya, dan manakala sampai di sebuah batu besar, tidurlah mereka di situ. Maka ketika itu menggeleparlah ikan dalam bakulnya, lalu menggelusur masuk ke laut. Ikan nak mati kering tadi ni kelepak-kelepak masuk dalam laut. Setelah mereka bangun, lupalah temannya mengingatkan kepadanya tentang ikan itu, dan Nabi Musa juga lupa bertanya halnya. Mereka pun meneruskan perjalanan sepanjang hari itu dan malamnya. Sehari semalam jalan lagi, lupa ikan. Lepas tu falamma jawaza qala li fatahu, setelah mereka melalui dan melampaui tempat itu, maka Musa berkata kepada khadamnya Yusha, atina ghada'ana, buka berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari kita. Awak main makan tengah hari. Ghada' ni makan tengah hari. Kalau ghiza, itu bahasa Arab, ghada'. Kalau dal tu dengan dal banyak, ghiza tu makanan. Kalau ghada' makan tengah hari. Wamai ada kata makan, wamai kita bekal-bekal kita nak makan letih dah. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sungguhnya kita telah mengalami penat, lelah dalam perjalanan kita ini. Masa letih dah wamai makanan. Kemudian Yusha bin Nun kata kepada Musa, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi tatkala kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupa akan hal ikan itu, kata Yusha. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut halnya hal ikan kepadamu, melainkan setan. Setanlah yang aku melupa aku ni. Jadi setan ni pun peranan dia ada bagi kita lupa. Dia masuk pi, dia kacau pi, kacau kita pun terlupa. Kadang-kadang berapa rakaat sembahyang pun terlupa. Tu setan punya cerita. Nah, setan punya cerita. Dia lupa. Orang azan, Nabi kata dia lari. Habis azan dia main balik, main kacau orang sembahyang, sampai Nabi kata la yadri kam salla, dia tak tahu berapa rakaat dia sembahyang. Setan lagu ni, jin setan ni, dia panggil khannas. Dia pi saat dia mai, saat dia pi saat dia mai. Jadi rupanya lupa-lupa ni ada juga lupa kerana diganggu oleh syaitan dan jin. Lupa. Allahu Akbar.
dan ikan itu telah menggelusur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan, kata Yusha ni. Heran sungguh, dalam keadaan dia dah mati dah, kering dah, buh dengan garam mengapa dia hidup lagi, kodek-kodek masuk dalam laut. Heran sungguh. Jadi Nabi nampaknya Yusha ni nampak peristiwa tu, tapi apabila dia bangkit pergi nak berjalan tu, dia terlupa ke ikan nak abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa dengar-dengar tu, kata ikan tu dia longsok turun dalam laut kat batu tempat kita berehat tadi. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kendaki. Tempat tu yang kita duk cari ni, 52 di bawah, yakni perihal ikan hidup semula dan masuk ke laut, itulah yang dikendaki. Dan sekarang mengetahuilah kita bahawa tempat berlakunya kejadian itu ialah tempat pertemuan yang dicari-cari. Lalu mereka pun balik semula ke situ, patah balik. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Balik-balik pi jumpalah dengan hamba Allah tadi. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami, 53 di bawah, yakni Nabi Khidir alaihi salam menurut jumhur ulama. Ada orang kata bukan Nabi Khidir, tapi jumhur ulama kata dia adalah Nabi Khidir, yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat daripada kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami, yakni ilmu ladunni, bawah, iaitu ilmu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hambanya dengan jalan ilham, tak ada guru. Jadi Allah ilhamkan benda yang baik-baik. Kalau hamba itu dia muqarrab ila Allah, ini banyak ulama-ulama besar-besar dia dapat ilmu ni. Kemudian dia balik-balik berjumpa Nabi Allah Khidir. Nabi Musa pun tanya terus nak mengaji kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabi Musa minta kat Nabi Khidir nak ikut dia, kemudian nak belajar ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepadanya, kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi pertunjuk bagiku. Nabi Musa minta nak mengaji. Menurut hadis Bukhari, setelah Nabi Musa memberi salam dan mengenalkan dirinya kepada Khidir, lalu menyatakan hajatnya nak menjadi muridnya untuk menambah ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, Nabi Khidir menjawab salamnya, lalu berkata, Nabi Khidir kata kepada Musa, tidak cukupkah dengan kitab Taurat yang ada di tanganmu dan wahyu yang selalu turun padamu, wahai Musa?
Nabi Khidir tanya, tak cukup ke? Sebenarnya ilmu yang ada padaku tidak seharusnya engkau mengetahuinya, dan ilmu yang ada padamu tidak seharusnya aku mengetahuinya. Masing-masing Allah bagi dah. Hang tak payahlah duk cari ilmu aku, hang dengan ilmu syariat hang, aku dengan ilmu hakikat aku, kata Nabi Khidir kepada Musa. Tapi Musa ni jenis budak cerdik, nak ngaji juga. Ada keghirohan dia kepada ilmu. Lepas tu Nabi Khidir kata, aku duk nampak Musa hang tak boleh sabar. Ilmu aku ni payah, banyak ujian, hang tak boleh sabar ni ilmu ni. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabra tu sabar tu. Ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersama aku. Hang tak boleh sabar, hang akan kok ni, hang akan komen aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ada seorang kawan kita, anak-anak kita pergi ngaji di Mesir. Dia cerita kat saya, pergi ngaji di Mesir, pergilah berguru kepada seorang guru. Pergi berguru, orang pergi 7 orang, baca habis sebuah kitab tak apa lagi. Baca kitab kedua, Tok Guru ni uji, dia marah, dia jerakah, macam-macam Tok Guru buat. Luruh 5 tinggal 2. 5 dia kata, ngaji apa? Ngaji jerakah tu sah. Lari balik, tinggal 2 orang. Hak 2 tu saya nampak boleh. Dia kata habis sebuah kitab ustaz, dia tak tunjuk perangai dia lagi, Tok Guru. Habis baca kitab-kitab kedua tu, tak tahan sabar, lari. Kami tinggal 2 orang. Jadi Nabi Musa pun, Nabi Khidir, abanglah, tak boleh sabar kot dengan aku ni. Sebabnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Hang tak tahu benda tu, tentu hang tak boleh sabarnya. Hang akan komen kau tu, hang komen kau ni 5-7 di bawah, yakni 5-6. Dalam menyatakan hajatnya, Nabi Musa merendah diri kepada dengan adab tertib. Cara inilah yang saugianya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu pada guru dia, yakni sudah tentu engkau tidak akan sabar dan akan membantah apabila engkau melihat aku melakukan perkara yang pada zahirnya tidak patut dilakukan, tetapi pada hakikatnya engkau tidak mengetahuinya. Ini ilmu hakikat yang ada pada Nabi Allah Khidir. Jadi hang lagu mana hang nak sabar, kata Nabi Khidir, benda tu hang tak tahu. Nabi Musa mengaku lagi 69, qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Tok Guru akan dapati saya insya-Allah akan sabar, dan saya tidak akan membantah segala perintah Tok Guru. Ini dia beri pengakuan kepada cikgu dia, Nabi Musa ni. Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Nabi Khidir kata lagi yang 70, baik, dia kata, kalau boleh sabar, aku minta satu, kalau aku buat apa pun, hang jangan tanya pasal apa. Itu yang minta.
qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kalau ikut aku, hang jangan tanya aku buat apa, hang tunggu sampai aku cerita kat hang pasal apa aku buat lagu ni, pasal apa aku buat lagu ni, pasal apa aku buat lagu ni. Nabi Allah Khidir habaq dah, hang jangan tanya aja, lepas ni aku akan cerita pasal apa aku buat lagu ni, buat lagu ni. Musa tak sabar tengok Nabi Khidir bunuh budak, dia kata Allah Allah, bunuh buat apa budak ni, tak ada salah. Tak lekat janji. Saya ingat dulu apa Tok Haji Hamid, Tok Haji Hamid Kampung Senar, dia cerita kat saya, anak murid Tok Kenali 5 orang pergi minta kat Tok Kenali nak mengaji, nak mengaji kitab fiqh. Yang minta tu Haji Tuan Guru Haji Yaakob Legor, ni ulama besar ni. Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Bunut Payung, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jalaluddin Pondok Penanti. Adalah 5 orang kat minta kepala besar-besar. Jadi tuk guru lah, tapi nak pergi berkat, nak pergi mengaji. Tok Nali bagi syarat, mengaji boleh, tanya tak boleh. Jangan tanya apa, ngaji aja. Mengaji tak apalah, saya 2-3 hari. Tok Haji Abdul Rahman Pondok Penanti Allah Irham, dia kecil sikit dia depan tu. Dia muda sikit, dia tanya tu. Ni baca apa? Baca lagu tu baca. Tok Guru Kenali mangkit bersilat. Terjun Nabi Nasah. Tu dia lah Tok Guru abang, Tok Guru apa ni Pondok Payung abang. Tu dia bawa kami kelih Tok Kenali bersilat sekali. Dia nak tampak habis depan ni, macam janji tak lekat. Kata jangan tanya, bertanya juga, mangkit bersilat, terjun Nasah habis. Ingat lagu Nabi Musa, Nabi Khidir. Kemudian pergi minta maaf untuk guru, tak tanya dah, lepas ni minta maaf lah, baru ngajak balik. Jadi orang dulu-dulu dia ada style dia mengaji. Nabi Musa, Nabi Khidir kata boleh, tapi fa in ittaba'tani, kalau hang ikutku nak mengaji dengan aku, fala tas'alni, hang jangan tanya kat aku an syai'in, mengenai satu perkara yang aku buat, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehingga aku akan cerita kat hang benda tu. Hang jangan duk tanya, jangan duk gopoh. Tak apa ni Musa kata tak apa, tak tanya. Fantalaqa, depa dua pun jalan. Timbul orang tanya, Yusha tadi pergi tak mana? Depa dua berjalan, asal 3 orang lah depa ni. Dia tak sebut lah Yusha tu pasal dia sebut Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir, sebab ini hero dalam cerita ni. Nabi Yusha tu pelakon tambahan dia, itu tak perlu cerita. Cerita ni pasal ni hero. So dalam cerita tu hero 2 orang. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke perahu, ia membocorkannya. Naik perahu sampai tengah-tengah laut, Nabi Allah Khidir ambil cop, buang papan sekepin, bocok. Ada katanya tebuk bagi bocok. Allah, Nabi Musa kata tenggelam mampus tak gini. Dah lah orang tak ambil tambang apa, patutnya kena jaga. Dah pitikam pula perut-perut tu sampai naik ayak bok. Tengok hak tu Nabi Musa tegur selalu.
Qala akharaqtaha, Khidir, hang tebuk buat apa perahu ni? Litughriqa ahla, hang nak bagi orang dalam perahu ni tenggelam semua. Laqad ji'ta syai'an imra, hang hari ni buat benda cukup besar. Besar lah tak kena hari ni hang buat. Komen siap dah. Lepas tu Nabi Khidir kata ayat 32, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'aya sabra. Kuduk kata dah, Nabi Khidir kata, hang tak boleh sabar dengan aku ni. Kuduk kata dah, hang tak boleh ilmu aku ni, hang tak sabar. Ni baru satu, ni baru kecil ni, hang tanya siap dah, hang tak sabar. Ia menjawab, Nabi Khidir menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersama-samaku? Hang tak ada sabar. Nabi Musa kata, la tu'akhidni, excuse me. Excuse me, dia kata, minta maaf lah, dia kata. Minta maaf. Tahun 2003 ni Inggeris sikit lah, Inggeris sikit. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa dengan syaratmu itu. Aku terlupa sebenarnya, kata hang pesan dah tadi jangan tanya hang buat apa-apa, aku terlupa. Tak apa, Nabi Khidir maaf lagi pasal lupa. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam perkara aku menuntut ilmu. Janganlah duk berat sangat, dia kata, hak ni aku salah, aku minta maaf lah. Fantalaqa, depa pun jalan lagi. Hatta idza laqiya ghulaman, sampai Musa dengan Khidir jumpa budak kecil duk main-main. Faqatalahu, Nabi Khidir sentak perang, pedang, bunuh. Push kita, bunuh. Allah, tadi tebuk aja, ni bunuh terus. Nabi Musa, qala aqtalta nafsan zakiyatan, Khidir, hang bunuh budak tak berdosa lagi ni. Siapa ni, dia buat salah apa yang bunuh dia? Laqad ji' bi ghairi nafsin, dengan tak ada kesalahan dia, tak nak bunuh orang pun budak ni. Laqad ji'ta syai'an nukra, hang sesungguhnya buat benda yang cukup mungkar lah hari ni. Ya Allah, hang buat benda cukup teruk ni. Nabi Khidir kata lagi, qala alam aqul innaka lan tastati'a ya ma'ya sabra. Aku duk kata dah, hang tak boleh sabar hang aku ni. Dua jari dah kepak 2 kali lah, hang 2 kali lah. Dia menjawab, bukankah aku telah kata kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Nabi Musa pula jawab, 76 ni dialog Nabi Musa. Nabi Musa kata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Kata Nabi Musa, okeylah kalau sekali lagi aku tanya juga, pakai tak boleh kawan lah kita. Kali kedua dah, tunggu sekali lagi aku tanya juga, pakai pecah lah kita, tak boleh mengaji lah, tak boleh berguru lah. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Jangan. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan dan bantahanku. Hang boleh dah tak berkawan dengan aku, tak mau ngajak aku pun boleh dah kalau sampai 3 kali. Jadi takat 3 kali bolehlah lagi jaga. Takat 2 kali mencacut 3 tak ada lah. Tak apa habis. Fantalaqa, depa pun jalan.
hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama. Itu baca dia lagu tu. Tanwin menyumpak dengan hamzah wasal, tu alif tu ada sad kecil di atas, baca dengan nun kecil di bawah. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama, bukan qaryatis tat'ama, qaryatin istat'ama ahlaha. Di dalam kitab mana ada tulis, kalau Quranul Majid dia ada nun kecil, tapi dalam Mushaf Osmani dia tak ada. Bukan kaedah, kita tahu dah. Apabila dia berjalan sampai pada suatu penduduk suatu kampung, istat'ama, mereka pun minta nak makan kepada ahli kampung tu. Fa'abau an yudayifuhuma, dan ahli kampung tu tak mau bagi makan kat mereka, tak mau menanamukan Musa dengan Khidir ni. Kedekut orang kampung ni. Orang berjalan minta nak makan, tak nak makan pun mereka tak layan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Tiba-tiba Nabi Musa dan Nabi Khidir tengok ada tembok, ada dinding yang diperbuat dengan tembok, nak reban dah, condong nak reban. Fa'aqamahu, Nabi Khidir pitolak bagi nek betui balik. Nabi Musa kata, awaknya hang buat lagu ni hang nak ambil upah kot. Qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra, nak ambil upah kot yang pergi buat. Sampai minta makan pun orang tak bagi. Nak pergi buat baik lagi dengan mereka. Tengok-tengok mereka nak reban, pergi duk gagah tolak apa-apa, reban pergi ya. Jadi dia komen kali ketiga. Mau kita pun kita komen juga mana. Di kampung tu tengok-tengok orang kampung tak mau beri makan. Lepas tu pergi dulu menebah pula kampung tu, semak zamun tu. Menebah cari bapak apa. Bapak ni makan tak bagi juga. Jadi Nabi Musa. Kemudian keduanya berjalan, lalu sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu ia membinanya. Tolak balik bagi betul, plaster balik bagi elok, sumbat semen tanah sikit apa, sumbat apa bagi betul balik. 5-8 di bawah, yakni Nabi Khidir alaihissalam membina tembok itu dengan tidak mengambil sebarang upah. Inilah yang menyebab Nabi Musa menyatakan tidak puas hatinya kerana penduduk bandar itu tidak berbudi dan tidak sudi menerima mereka sebagai tamu. Maka sudah sepatutnya mereka diminta membayar upah membina tembok itu. Dah hampa tak mau jamu kami tolong buat betul balik tembok abah, maka kena bayar upah. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Nabi Khidir kata, hadza firaqu baini wa bainik. Di sinilah Musa kita terpaksa berpisah. Hang tak boleh dah ngaji kat aku. Pasal 3 kali dah hang komen aku kan buat apa-apa. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan terangkan kepada tentang peristiwa-peristiwa yang engkau muskil itu, satu persatu. Pasal apa aku tebuk peru tadi, pasal apa aku bunuh budak tadi, pasal apa aku tolak, aku bina balik tembok depa nak runtuh, pasal apa aku akan terangkan hang satu persatu. Apabila hang dengar keterangan aku, maka engkau akan mengaku kewajaran apa yang aku buat itu.
Sekarang hang tak rasa wajar aku buat benda tu, sebab hang tak tahu malam tuhit bihi khubra, hang tak tahu berita yang sebenarnya. Tapi apabila aku cerita satu persatu tentang apa yang aku buat, 3 perkara tadi, hang akan rasa bahawa memang patut aku buat lagu tu pun. Untuk nak tahu seterusnya, kita tahu kuliah kita yang akan datang. Tuan dan puan-puan, kita berhenti tani dulu untuk kita nak tahu pula kuliah kita akan datang. Apakah penerangan-penerangan lanjut daripada Nabi Allah Khidir mengenai dengan apa yang dia lakukan yang menyebabkan Nabi Musa berasa tekilan terhadap perbuatan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
بسم الله الرحمن الرحيم